Kita tengok soalan ni. Kita fahamkan soalan ni. Contoh soalan kebat. Kebat yang ni. Kebat. Okey, yang ni stimulus. Okey, soalan. Kemukakan hujah anda. Kemukakan hujah anda menyokong pernyataan di atas. Hujah untuk menyokong. Jangan bagi yang negatif. Jadi menyokong mestilah yang menyokong ni menyokong. Okey, menyokong. Dalam yang menyokong lah. Kemukakan hujah anda. Okey, kalau soalan hujah ni nak apa-apa? Kita nak ceritakan apa hujah ni? Kalau kita boleh ambil kaedah hujah ni seperti yang kita belajar tadi, dia mestilah merujuk kepada stimulus. Okey, stimulus. Baik, jadi untuk kita nak buat stimulus, okey, nak buat macam mana? Okey, kita buat macam ni. Pertama sekali, saya cadangkan para pelajar supaya kita cari dua benda. Dalam hujah ni, kita akan bincangkan tentang dua benda. Pertama, perbuatan. Yang kedua, kesan. Kita cari dalam pernyataan ni perbuatan dan kesan. Okey. Apa perbuatan dalam ni? Perbuatan ni keimanan kepada Al-Jabbar. Ini P. Kita buat P lah. P kan. Kesan. Kita buat K lah. Kesan dia apa kesan? Kesan dia akan apa tu? Kesan dia rasa gerun seorang hamba untuk melakukan maksiat kepada Allah. Yang ni. Kesan. Okey. Jadinya, kita dah jumpa. Yang P ni, perbuatan ni, kita akan letakkan di perbuatan ni, kita akan hurai. Kita akan hurai sebagai isi. Kesan ni kita akan hurai sebagai huraian lengkap nanti. Tetapi dengan cara jangan salin soalan. Kita akan hurai dengan cara maksud yang lain. Cara perkataan lain maksud yang sama. Situ. Perkataan yang lain maksud yang sama. Contoh school sekolah. School bahasa Inggeris, kita sekolah, maksud yang sama. Dua-dua benda yang sama, perkataan yang lain. Jadi kita akan hurai benda ni. Okey, faham? Okey, macam mana nak buat? Okey, pertama sekali kita akan hurai keimanan kepada Al-Jabbar. P dulu, P. Keimanan kepada Al-Jabbar tu kita anggap sebagai perbuatan. Okey, kita nak hurai apa? Kita ambil maksud lah. Kita ambil hurai, kita ambil maksud keimanan kepada Al-Jabbar. Kod mana? Kod ni lah, dalam buku teks kan. Maksud Al-Jabbar. Kita ambil ni. Kita masukkan dalam jawapan. Ni. Yang kita nak buat ini P. Yang akan kita masukkan ke dalam isi kesan. Kita akan masukkan ke dalam huraian lengkap. Okey. Tak tahu nak buat apa. Maksud boleh. Kita akan huraikan P ni, masukkan dekat isi. Okey, kita ambil contoh. Keimanan kepada Al-Jabbar. Iyalah. Macam tu. Panjang sikit lah. Tapi kalau hafal lah takatnya. Allah. Itu keimanan kepada Al-Jabbar ialah
Meyakini. Kita huraikan P. P kita masuk dekat isi. Ingat kaedah. Kaedah 4 titik. 4 titik. Meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang maha berkuasa secara mutlak. Maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Okey, contoh ni belajar apa? Okey. Ataupun tak nak bubuh maksud Al-Jabar, kamu nak bubuh hikmah beriman kepada Al-Jabar, ataupun cara beriman kepada Al-Jabar pun boleh masuk dekat bahagian perbuatan. Yang penting jangan salin jawapan kita kepada ini. Okey, titik pertama. Titik yang kedua ni kita belum ambil lagi. Baru titik yang kedua ni kita bubuhlah yang sesuai. Kita bubuh yang sesuai. Hal ini okey. Akan. Kat sini dia tulis melahirkan. Kita tulis lain lah. Hal ini akan menjadikan seorang Muslim berasa kerdil dan sentiasa taat perintah Allah. Satu jawapan dengan jawapan yang lain, kalau boleh kita jangan sama lah. Taat kepada Allah SWT. Titik yang kedua, kita kaedah 4 titik. Okey. Sekarang ni kita nak masuk huraian lengkap ni. Yang kesan tadi kita nak ubah, jangan ambil yang sama, tapi kita masukkan, sebab untuk soalan huraikan, hujahkan, menyokong ni mesti dalam konteks stimulus yang diberi. Okey, jadi dalam bab ni kita boleh ambil kesannya. Kita ambil untuk nak dapat jawapan yang banyak. Ustaz, saya tunjuk kamu untuk dapat jawapan banyak. Okey, untuk dapat jawapan yang banyak, pelajar kena tengok daripada 3 sudut ni. Itu individu, masyarakat ataupun keluarga, kemudian negara. Kita ambil 1, 2, kita ambil setiap ni kita buat satu jawapan, dah ada 3 jawapan. Jadi untuk ni kita ambil, kita ikut cara kaedah teknik jawapan banyak. Okey. Yang ketiga, kesannya. Kesannya akan melahirkan
melibatkan masyarakat yang takut. Kalau kat atas tadi perkataan gerun, kita jangan ambil perkataan gerun, kita tukar perkataan lain. Takut untuk melakukan larangan Allah ataupun boleh kita nak buat kesannya masyarakat akan hidup aman dan damai. Mudah, senang, boleh. Okey, kesimpulannya titik yang ketiga dah, sekarang masuk titik keempat. Kesimpulannya kita ambil jawapan yang popular ni lah. Kita ambil jawapan yang popular. Jawapan ni memang popular lah. Kesimpulannya kita hendaklah, mesti ada perkataan lah ni. Kita hendaklah. Okey. Hendaklah menambah ataupun meningkatkan. Hendaklah meningkatkan Allah. Terbang ke mana dah. Kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil jawapan yang mudah ni. Agar kita ambil huraian yang popular. Hidup berjaya di dunia dan akhirat. Okey. Baik, itu saja titik yang keempat. Buat ni pasal apa? Nak ingatkan kaedah 4 titik. Okey, baik. Tu. Okey, dapat. Mudah-mudahan ada sedikit kefahaman di situ. Okey, ini titik pertama, isi titik kedua, huraian titik ketiga, huraian lengkap titik yang keempat, kesimpulan. Okey, tadi kita insya-Allah dapat 4 markah. Untuk soalan huraian, huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Jangan risau. Tengok dekat stimulus, cari perbuatan, cari kesimpulan. Perbuatan kita akan alih bahasa, alih bahasa, guna perkataan lain yang sama maksud ke dalam isi. Kemudian kesan K ni kita akan masukkan ke dalam huraian lengkap. Okey, baik. Saya rasa itu saja. Sekian. Harap semua boleh. Ini saja. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.